Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam, kitab Mahasinul Islam, di dalam bab yang kelima, iaitulah keindahan Islam dalam bidang perundangan yang berkaitan dengan jenayah. Jadi kita telah baca di awal hikmah perundangan ini. Allah SWT letakkan undang-undang pencegahan untuk mencegah manusia daripada melakukan jenayah. Dan sekiranya manusia ini degil, tak mau berhenti ataupun terus melakukan perbuatan ini, maka hukuman ini dikenakan ke atas mereka. Jadi undang-undang inilah yang perlu kita laksanakan, kerana dia merupakan ketentuan yang Allah tentukan di dalam Al-Quran dan juga yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi kita telah baca berkaitan dengan hudud. Apa arti hudud? Hudud ialah kata kalimah had yang memberi arti suatu hukuman yang telah ditentukan oleh nas syarak. Hudud artinya hukuman yang telah ditetapkan dalam nas syarak, bukan hanya direka-reka oleh para ulama di zaman dulu dan juga zaman sekarang, yang diwajibkan dengan sebab melanggar satu hak daripada hak Allah Ta'ala, maka hukuman itu dikenakan. Jenayah-jenayah yang dikenakan hukuman hudud hanya beberapa perkara yang disebut dalam kitab kita ini, muka surat 216 tu. Yang disebut di sini iaitulah murtad, zina, qazaf, yakni tuduh orang zina, itu makna qazaf, mencuri, meminum arak, merompak dan seumpamanya lagi. Kemudian satu lagi diikuti, biasanya dalam bab hudud ini disebut dengan nama qisas, iaitulah balas. Wal juruha qisas walakum fil qisasi hayatun. Qisas makna balas. Sama ada pembunuhan, dia cabut nyawa orang, kita cabut nyawa dia. Itu maksudnya qisas. Jadi dalam bab ini, dalam kitab ini hanya membincangkan beberapa hukuman yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, iaitulah yang pertama, masalah murtad. Orang murtad yang tak mau lagi duduk atas landasan agama ini, maka apa hukumannya? Man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar agamanya, murtad, maka bunuhlah dia. Jadi hukuman ini hukuman jenayah, kerana jenayah orang murtad ni besar. Kita jangan rasa kecil. Perbuatan dia tadi, dia telah membawa imej, mencalar imej yang tak baik pada Islam. Perkara yang kedua iaitulah hukuman zina. Zina yang jelas dalam Quran menyebut tentang az-zani waz-zaniyatu waz-zani fajlidu. Lelaki dan perempuan yang berzina disebat. Kemudian mari pula hukuman rejam melalui hadis Nabi dan juga Al-Quran yang telah dimasukkan tilawahnya. Kemudian hukum yang ketiga, hukuman qazaf, iaitulah membuat tuduhan kepada orang yang baik dengan melakukan perbuatan zina. Ini tiga hukum telah jelas dalam perbincangan yang lepas. Sambungan hukum pada kali ini iaitulah masalah yang keempat. Yang keempat, hukuman mencuri. Mencuri ini ada takrif dia, ada definisi dia sendiri. Definisi bagi mencuri ialah mengambil harta orang lain secara zalim, tanpa hak, dan sembunyi daripada tempat simpanan harta tersebut. Jadi mencuri ini ambil harta orang secara sembunyi, itu mencuri. Satu lagi, kalau kita ambil harta orang cara kita rampas,
Itu bukan mencuri, merompok nama dia. Jadi hukum yang lain pula. Mencuri ni satu kes, merompok lebih berat daripada mencuri. Jadi hari ni mencuri menjadi-jadi di tempat kita hari ni. Kerana pencuri rasa selamat. Aku curi tak apa, lepas pada tu masuk penjara 2-3 tahun, keluar kaya raya, duit dia. Jadi hukuman ni tak nampak kesan. Cuba orang mencuri, potong, balik 2 tahun lagi, ni tangan pergi ke mana, sebelah tak ada tu. Orang tahu selalu tangan ni tangan mencuri, telah dipotong hudud, haddun min hududillah. Jadi ini undang-undang yang jelas dalam Quran. Tak payah pertikailah anak-anak orang Islam. Kalau orang bukan Islam pertikai, biar ke dia. Tapi kalau anak orang Islam nak tompang sama, minta maaf, tolong. Tak payah buat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperuntukkan satu hukuman hudud bagi kesalahan mencuri, di mana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya, kedua tangan, dua golongan, laki-laki pun potong, perempuan pun potong. Jangan kata ni perempuan ni dia lemah, tak payah potong lah. Potong juga. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, nakalam minallah. Ini yang tidak ada dalam undang-undang manusia. Sebagai pencegahan seksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Suratul Maidah ayat 38 ini jelas kepada kita. Dari sudut hikmahnya berbeza dua ayat. Tengok, ayat yang ni mencuri dimula dengan was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Sebab biasanya yang berani mencuri ni siapa? Laki-laki. Orang perempuan pun curi juga, tapi taklah teruk beramai sangat. Dalam ayat zina tadi 227 dimula dengan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Jadi dua ayat ini berbeza. Para ahli tafsir mengatakan ini menunjukkan kepada ketelitian, kehalusan bahasa Al-Quran. Cara dia susun ayat kena, mana tak kenanya. Hak ni berzina, kesan yang besarnya duduk di pada orang perempuan, sebab dia yang jadi, yang menanggung mengandungnya, dengan dia yang benda-benda lain. Jadi hak mencuri biasa laki-laki, dimula dengan ayat muzakkar. Dalam bab zina perempuan, maka dimula dengan orang perempuan dulu. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sariqa fi rub'i dinarin fasa'ida. Aisyah kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan orang yang mencuri harta bernilai 1/4 dinar dan lebih lagi. Tengok dalam nota kaki di bawah, 1/4 dinar bersamaan dengan lebih kurang dengan RM192. Tak banyak. Curi RM192 kena dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni tak payah kita duk pertikaikan lagi lah. Dua sahih yang telah menceritakan kepada kita. Apakah hikmah? Ini yang kita nak belajar dari bab hukum, macam mana nak potong, berapa dia punya nisab, berapa itu kita kena balik kepada kitab fiqh. Kena kembali semula kepada kitab fiqh yang mendetailkan satu persatu. Macam mana nak kerak, apa hukumnya, balik semula. Dalam kitab kita ni lebih fokus kepada hikmah. Kenapa perkara ini dibuat? Hikmah disyariatkan hukuman terhadap mencuri ini, kenapa? Tidak diragukan lagi bahawa keburukan dan bahaya kesalahan mencuri adalah besar, kerana ia menghalang seseorang pencuri daripada mendapat pekerjaan yang mulia. Kalau dia boleh mencuri, dia tak kerja, senang hak ni. Menutup fikirannya daripada mata pencarian halal
dan menjadikannya sentiasa berada dalam keadaan kehinaan dan kerendahan, di mana jua dia mengambil dan mencuri. Dia tak ada apa, tak payah fikir banyak dah, dia kata. Kita boleh curi. Jadi ada cerita apa, awak nyusah diri. Curi senang. Apabila seorang pencuri mengetahui jika dia menceroboh harta orang lain, maka dia dipertanggungjawab terhadap perbuatannya dan dihukum atas kesalahannya. Ini kalau dia tahu, dia rasa sudah tentu dia akan menahan tangannya daripada mencuri dan menceroboh harta orang lain. Dia akan cuba mendapatkan rezekinya melalui cara yang dibenarkan oleh syarak dan terselamat daripada akibat buruk, daripada dipotong tangan. Ini kalau orang mencuri ini sedar, dia tahu. Syariat Islam memperuntukkan hukuman hudud bagi kesalahan mencuri untuk membendung masalah pengangguran, menjamin keselamatan harta benda orang ramai, membawa keamanan dan ketenteraman, dan orang ramai akan berdisiplin dalam menjalankan kerja-kerja yang membawa kebahagiaan, sama ada secara individu atau berkumpulan. Semua akan hidup dengan usaha tangan dan hasil pekerjaan sendiri melalui rezeki yang halal dan baik. Itu hikmah cara ringkasnya. Kalau kita nak detail lagi, nak teliti lagi, kita nampak orang duduk fikir hari ni tentang kenapalah sampai kena potong tangan. Bukankah naya kepada pencuri? Bukankah ini satu tidak berperi kemanusiaan? Kita duduk fikir kepada siapa? Kepada si pencuri yang memang jahat, ambil harta orang, menakut-nakutkan orang, sampai nak tidur malam bunyi suara sikit belakang rumah pun tak lena dah tidur, buka habis lapu dah. Kalau ada pistol tu masuk peluru dah. Jadi tiba-tiba bila Allah kata orang ni potong tangan, kita pula bersimpati dengan dia. Kesian, cabut tangan dia, pergi cabut habis harta orang tu, tak kesian. Terbalik manusia ni. Jadi kita mudah nampak simpati kepada orang yang ni, tapi kita tidak bersimpati dengan mangsa yang telah menjadi mangsa kekezaliman apa yang dibuat oleh si pencuri. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia, dia tahu siapa yang sepatutnya kita simpati. Ini tak simpati dengan orang lain. Sama lah, zaman sekarang ini pun sama juga. Bila berlaku apa-apa benda, dia ulang tayang tu. Amerika bila dia bom orang Islam, dia duk ulang tayang hak Islam bom, duk tayang ke cerita WTC dia kena bom, duk cerita hak ni. Jadi kita tak tahu yang dia bom orang Islam banyak mana tu, tak tayang. Tempat kita macam tu juga, duk ulang cerita, ulang juga cerita lama. Dia ambil pun cerita tu ya. Allah. Jadi kita nak tengok keindahan Islam duduk di mana? Duduk di undang-undang ini membela orang yang dizalimi dan tidak bertaatuf dengan orang zalim. Undang-undang yang ada hari ni, tuan-tuan yang belajar undang-undang sangat tahu. Undang-undang mencuri banyak masalah. Jadi dia sudah curi, dia duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara, jumpa pula dengan pakar pencuri antarabangsa. Boleh ilmu baru pula, keluar tu lagi profesional. Yang kelima, hukum yang kelima, iaitulah hukuman minum arak. Minum arak ni setara mana? Syariat Islam telah mengharamkan arak dan memperuntukkan satu hukuman bagi peminumnya. Ada hukuman. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan hukuman atas peminum arak. Kesemuanya bersepakat dalam menjatuhkan hukuman fizikal ke atas peminum arak. Atas hukum fizikal kena. Berkenaan kadar hukuman dan cara pelaksanaannya telah disebut dalam beberapa riwayat. Begitu juga dengan tindakan para khulafa' ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. An Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad sharibal khamra fajadadahu bi jaridataini nahwa 40 qala wa fa'alahu Abu Bakr falamma kana Umar istashara an-nas faqala Abdul Rahman akhaffa al-hudud 80 fa amara bihi Umar. Daripada Anas bahawa telah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang minum arak. Mari sini. Lalu baginda menjatuhkan hukuman sebatan terhadapnya dengan 2 pelepah tamar sebanyak 40 kali sebat. Ini nak ceritanya
Alat sebatan tu biasa ya, ambil pelepah taman, ambil rotan gitu ya. Tak payahlah dengan orang panggil apa ni yang kita sebab dia yang menyebabkan bercelalah habis, rayak koyok rabuk habis, tak, bukan situ. Ia juga dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar, pemerintahan Sayyidina Umar, beliau telah meminta pandangan orang ramai. Lalu Abdul Rahman mengatakan sekurang-kurang hudud ialah 80. Hudud mana 80 ni? Qazaf. Ambil kias kepada qazaf. Qazaf paling kurang 80. Di mana dia kias? Dia kata biasanya orang kalau boleh minum arak dia mabuk. Bila dia mabuk, hazar cakap merapu. Bila cakap merapu dia boleh buat tuduhan kepada orang. Maka kita ambil undang-undang hudud yang paling ringan, yang paling banyak 80 kali sebat, maka letak situ. Jadi paling tinggi 80 kali. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan supaya menjatuhkan hukuman dengan kadar tersebut. Jadi kita boleh ambil 40 sampai 80 rotan untuk orang minum arak. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 wa jalada Abu Bakrin 40 wa Umar 80 wa kullun sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjatuhkan hukuman sebatan 40 kali sebat. Abu Bakar juga 40 kali dan Umar menjatuhkannya sebanyak 80 kali sebatan. Semuanya adalah sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang kita tengok orang duk cerita Sayyidina Umar, dia kata Umar ni banyaklah pindah hukum. Orang Nabi buat 40, dia ambil 80. Apa ni, cerai talak 3 jatuh 1. Zaman dulu zaman Sayyidina Umar jatuh 3. Sebab zaman Sayyidina Umar tu manusia dah banyak berubah. Banyak perubahan berlaku. Orang dah mula berani lawan-lawan sikit undang-undang Tuhan ni, maka pada waktu itu Umar mengambil pendekatan yang lebih keras. Tapi mari zaman kita ni bukan sangat keras, tak ada kuasa langsung pula dah. Dalam bab hudud tak bincang. Nak bincang apa dalam bab minum arak, diminum media siang malam. Siang dan malam. Allahu Akbar. Orang panggil arak hari ni menjadi mercu tanda. Mercu tanda ke tidak? Gila, epok negara Islam ke, epok negara Cina ke, sama banyak ya arak. Kita pergi melawat negara Cina apa epok, pergi melawat di Singapura apa dia epok dia penuh dengan Cina, balik ke negaraku yang satu Malaysia yang diisytiharkan sebagai negara Islam pun arak juga menjadi mercu tanda. Ini satu dipanggil satu bala di akhir zaman yang cukup dahsyat. Kalau kita nak kata ini satu wasatiyah, wallahu alam, wasatiyah boleh jadi inilah di antara ciri-ciri yang dicanangkan. Arak mercu tanda. Masuk negara kami, epok disambut dengan botol-botol arak ni. Kalau tak minum arak boleh jadi mati ke pok ni. Orang tak mari ke macam mana? Negara-negara Arab contohnya di Mekah tak ada arak, orang pergi juga. Tidak kata hak pergi awak haji itu ibadat. Orang lain masuk boleh hidup jangan, tidak jadi masalah. Hikmah disyariatkan hukuman bagi kesalahan meminum arak. Sesiapa yang mengkaji implikasi yang lahir akibat minum arak dan perkara-perkara yang memabukkan akan mendapati bahawa mudaratnya adalah meliputi individu dan masyarakat. Ia juga mengenai seluruh individu yang berada sekeliling, bergantung pada status keluarga dan masyarakat, serta memberi kesan mendalam sebagaimana yang telah disebutkan dahulu, di mana kita sebut dalam bab yang keempat. Kalau tuan-tuan nak baca dalam bab keempat, di dalam bab larangan. Dalam bab larangan itu disebut banyak sekali. Panjang dalam kitab kita ni sebut implikasi terhadap zina, implikasi terhadap liwat, implikasi terhadap apa ni, perkaulan arak. Jadi implikasi-implikasi ini barulah kita tahu di muka surat 206 tu. Ada implikasi dia banyak di situ. Jadi kita tak nak ulang balik, tengok dalam bab yang keempat. Jadi di sini kita hanya nak cerita hikmah kenapa ianya disyariatkan undang-undang ini. Oleh itu wajar diperuntukkan baginya suatu hukuman cegahan. Betapa bijaksananya syariat Allah yang telah mengharamkan minuman arak dan pengambilan benda-benda yang memabukkan. Ia meletakkan satu hukuman yang boleh mencegah dan menahan untuk merealisasikan pelbagai kebaikan untuk hamba-hamba, sama ada kebaikan segera maupun untuk masa depan. Itu arak. Hukum yang keenam, hukuman hirabah. Hirabah
merompok dan menyamung. Tadi hukuman mencuri secara senyap-senyap. Hak ni cara terang-terang macam yang kita ada ini. Hirabah bererti melakukan kerusakan di atas muka bumi, menyekat perjalanan dan menakutkan manusia. Apa nak hirabah? Rompok, sekak orang tengah jalan, rampas harta orang. Ini termasuk merompok. Allahu Akbar. Hari ni kadang-kadang merompok yang tak rasmi pun ada kuat, yang rasmi pun kuat juga merompok. Kadang-kadang orang duk kata dah berhenti tengah jalan, sekak lori-lori, kalau tak bayar sikit tak boleh berjalan, banyak masalah. Ini pun satu rompakan bersenjata secara rasmi dia panggil ini. Ini pun satu kes juga yang kerajaan mesti ambil tanggungjawab masalah ini. Kadang-kadang kita pergi melawat negara-negara yang tidak mengisyarat negara Islam, tapi rakyat dia beritahu, dia kata di sini jangan sebut bab rasuah. Tidak ada rasuah. Sikit-sikit adalah, tapi nak kata zahirah satu benda yang teruk sangat tidak berlaku. Nak kata apa ni? Rasuah tinggi. Ini termasuk dalam hirabah juga ni. Sekak orang tengah jalan, ambil macam-macam bayaran. Anak pergi melawat negara Syria, belum perang, pergi melawat. Tengah kita berjalan, kita nak pergi melawat ni jauh. Siapa tempat nama dia Raqqah, atas pada Sadul Furat lagi, empangan Furat, sungai Furat tu jauh lagi pergi. Dekat-dekat dengan tengah-tengah jalan tu tak sampai ke sepadan Turki. Jadi bila kita sewa kereta nak pergi ni, nak bawa kita ni, dia bawa siap dah rokok berkatung bawa dia kata. Rokok berkatung. Siapa dekat round yang bawa tempat ada checkpoint, buka cermin, dia ambil sekotak, laknatullah alaih. Dia melontar rokok tapi laknatullah alaih. Dia kata, kata, kenapa ni? Mu bagi, mu kata, mu dakwah macam tu. Dia kata kalau aku tak bagi, dia cek semua sekali dengan tayar kereta, dengan nombor kereta, dengan lampu kereta. Kena segotok rokok ni, lepas semua, halal semua mu. Tak ada masalah. Dia cek pasport mu lagi, banyak cerita. Jadi daripada aku kena susah, mu susah, aku pun susah, baiklah aku bagi serokok rokok. Lepas tu, kenapa mu sumpah dia? Sebab dia buat masalah. Satu rokok, berapa aku habis? Dia mau bayar sewa aku ni, duk habis ke rokok ni, berapa banyak dia beli ni? Allahu Akbar. Jumpa cek main pula, dia buka cermin. Belum kamu itu mari lagi. Campur rokok. Laknatullah alaih. Dia tak kata kuat lah, dia depan kita dia kata laknatullah alaih. Kata mung dia berat sungguh. Duk zikir dia laknatullah alaih. Rokok bagi juga tapi laknatullah pun. Nak ceritanya rasuah je, Allahu Akbar, terlalu dahsyat. Anak kena tahan di airport lama mana? Sebabnya kita tak ikut arahan. Orang yang kata tak dalam pasport ni letak duit. Riyal Saudi tu letak situ tepi. Cok selalu. Kita tak letak. Banyak macam datang. Bukan muka ni. Kalau tak ada orang lain dah sini muka aku jawab pun ada semua sekali ni. Dia duk cari juga. Bukan ni orang lain. Macam-macam keren tu. Nak suruh tak nak banyak 10 riyal ya nak suruh masuknya. 10 riyal, 10 riyal. Tapi punya perangai, maha kaya tu Allahu Akbar. Tak pelik lah kalau puak dia duk sembelih ahli sunnah di Syria hari ni. Kena ingat, peperangan di Syria hari ni peperangan di antara ahli sunnah dengan puak-puak Syiah. Kita jangan duduk bangga sangat. Pasal itulah kalau kita ada orang nak buat masuk Syiah tempat kita ni, sangat-sangat kita duka cita. Sangat-sangat terasa hati kita. Tak kira lah buat masuk budaya kau, buat masuk expo kau, masuk gapo kau, ini semua satu perbuatan yang dikira mengguriskan hati ahli sunnah. Lebih-lebih lagi umat Islam Iran yang telah umat Islam kita di Syria yang mencaput tangan puak ni duduk sembelih hari-hari ni. Duk hirabah ni puak ni merompok harta kan. Allahu Akbar. Hirabah berarti melakukan kerusakan di atas muka bumi, menyekak perjalanan dan menakutkan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan orang yang menyekat perjalanan orang ramai sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kebinasaan atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hukuman bagi mereka melalui firman-Nya, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim." Surah Al-Ma'idah ayat 33-34. Sungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan berselang, tangan kanan, kaki kiri, sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat antara mereka sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 33-34. Hikmah disyariatkan hukuman hirabah ni, sesungguhnya jerayah, merompok dan samun adalah sebesar-besar jenayah yang membawa bahaya atas masyarakat. Kesalahan mencuri secara sembunyi telah diperuntukkan hukumannya yang lepas. Kesalahan zina juga ada hukumannya. Kesalahan membunuh dikenakan qisas dan dibenarkan untuk dimaafkan. Tetapi apabila seorang mengambil harta secara paksa, atau merogol, atau menyekat perjalanan dan membunuh orang yang terserempak dengannya, menakut-nakutkan orang lain dengan kekuatan senjata secara terang-terangan, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka kesalahan dan jenayahnya adalah lebih besar dan lebih buruk daripada jenayah-jenayah yang lain. Oleh sebab itu menjadi satu hikmah dikenakan hukuman yang lebih mampu untuk menyekat dan menahannya. Jadi perbuatan ini, jadi masalah rompok, masalah rogol ni, kalau tak ada undang-undang cara sebut dalam Quran, tapi dia ada undang-undang di bawah kategori zina, kategori ta'zir, banyak lagi undang-undang. Hari ni orang duduk pertikaian, dia kata rogol tak ada masuk dalam bab hudud. Seolah-olah kalau mari negeri ni, kalau laksana hudud, jadi orang rogol lepas. Siapa dia nak lepas? Orang zina suka sama suka pun kena. Hak dia rogol orang secara paksa tak kena. Allahu akbar, mikir dengan akal lah. Kadang-kadang perli ke undang-undang enactment kita ni, macam-macam yang perlinya buat. Kalau mu pandai sungguh, mu ni ahli undang-undang, kemukakanlah, tunjukkanlah kepada kami di mana salahnya, di mana silap, di mana tak betulnya. Ini duk main perli sana, perli sini. Apa benda yang nak, mana kalau kita suruh dia buat, tak reti juga nak buat tu. Kau pandai sangat. Pandai kata ya dah. Keadaan jenayah rompakan pula berbeza daripada satu jenayah dengan jenayah yang lain. Kerana itu syariat Islam telah meletakkan empat jenis hukuman atas penjenayah ini dan menyerahkan pelaksanaannya kepada kebijaksanaan pemimpin atau naiknya, sehingga setiap hukuman itu setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Dia tengok pada pemimpin, dia nak ambil hak mana. Dengan itu jadilah hukuman tersebut satu dalil dan satu yang adil dan hukuman yang mencegah dan menyekat daripada jenayah, maka ia akan terhenti dan masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan makmur. Yang terakhir dalam bab kita ini iaitulah masalah qisas. Yang ketujuh, hukuman qisas. Apa arti qisas? Qisas dalam syariat memberi erti pembalasan setimpal. Pembalasan setimpal atau jenayah yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan. Jadi jenayah ni hukumannya macam ni. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi-ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas, mana balas bunuh, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat suatu kemaafan daripada saudaranya, hendaklah ia memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi kalau dia maaf, maaf betul-betul. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat. Diat ni ganti rugi 100 ekor unta kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan lepas kita maaf agak tak kena gantung, tak kena pancung, tunjuk pula dia. Bayar betul-betul. Yang demikian itu adalah sesuatu keringanan daripada Tuhan kamu dan suatu rahmat. Sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya seksa yang sangat pedih. Walakum fil qisasi hayatun, dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Apa makna kelangsungan hidup? Bila ada undang-undang ini, orang pun hidup dengan baik. Orang tak berani nak bunuh orang. Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 178-179. Ini
ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, dimulai dengan qisas. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, selepas kutiba yang pertama ini, dia mari kutiba yang kedua, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi dalam dua muka ni, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Jadi di sinilah para ulama tafsir duduk teliti tengok, dia kata qisas nyabut nyawa, siam dalam masalah diperdukan ke atas kamu pula, iaitu dalam masa tubuh kita ini diminta supaya melakukan puasa. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu dami imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, an-nafsu bin nafsi was-sayyibu biz-zani wal mufariqu lidinihi at-tariku lil jamaah. Maksudnya tidak halal darah seorang muslim ia menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah pesuruh Allah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara. Jadi tiga perkara ni je kita berhak nak cabut nyawa dia. Nyawa dibalas dengan nyawa. Orang bunuh orang, bunuh balik. Penzina yang telah berkahwin, zina dipanggil muhsan. Muhsan, zina yang telah berkahwin. Yang 100 rotan tadi, orang berzina yang dia belum pernah kahwin, lain kategori dia. Dan orang yang meninggalkan agamanya dengan dan jamaah, jadi orang murtad, orang ni dibunuh. Apakah hikmah? Hikmah disyariatkan hukuman qisas. Yang pertama, syariat Islam datang untuk seluruh manusia, untuk menjaga mereka terhadap satu sama lain, terutama bagi memelihara orang yang lemah daripada orang yang kuat, dan mengambil hak orang yang dizalimi daripada orang yang zalim. Ia menjaga kemuliaan insan. Oleh sebab itu ia mengharamkan pembunuhan dan perlakuan zalim, melainkan dengan suatu sebab yang dibenarkan undang-undang. Jadi firman Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi jangan semudah-mudah kita nak buat. Sesiapa yang telah dihasut jiwanya, lalu berbuat zalim terhadap orang lain dan memudaratkan atau membunuhnya, maka baginya balasannya amat pedih di dunia dan di akhirat. Membuat orang, jawabnya kenalah dia. Firman Allah Ta'ala lagi, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Mana qisas balas bunuh balik dalam surah Al-Baqarah 178 tadi. Ayat wala taqtulun nafsa tu dua kali dalam Quran. Yang pertama dalam surah Al-An'am 151, yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 33. Dalam ayat yang lain firman Allah lagi, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Sesiapa yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam wal iyaz billah. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi apa yang dia buat kena berlaku. Surah Al-Nisa ayat 93. Itu yang pertama. Hikmah syariat yang kedua, syariat Islam bukanlah suatu-satunya syariah yang mengenakan hukuman qisas. Bukan kita saja kena, bahkan ia adalah syariat seluruh para nabi dan rusul alaihimussalatu wassalam yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman selepas menyebut kisah dua orang anak Adam yang seorang daripadanya telah membunuh saudaranya, iaitu Qabil dengan Habil. Selepas cerita ni Tuhan bagi ayat, min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Oleh sebab itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel
bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membuat kerosakan di muka bumi. Seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Ini bahaya ni. Bunuh seorang macam bunuh ramai orang. Sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian ramai antara mereka sesudah itu melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Al-Maidah 32 ini cerita kepada kita, Nabi umat-umat dulu juga telah dikenakan hukuman ini. Allah firman lagi dalam menjelaskan syariat Taurat. Dalam kitab Taurat pun ada. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, dalam Taurat, bahawasan jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata. Orang cabut mata dia, korek mata dia. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya. Mana kalau orang kerak tangan, kena kerak tangan dia. Sesiapa yang melepaskan hak kisah, dia maaf, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya. Sesiapa yang tidak menghukum dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu ialah orang-orang yang zalim. Jangan kata ayat tak hukum-hukum Allah ni ayat untuk Yahudi ni, Taurat kita tak kena. Taklah, Al-Quran ni kalau Tuhan cerita, Tuhan tak kata cerita orang dulu, nak ceritanya dalam dulu ada dan dalam kita pun ada. Al-Maidah ayat 45. Hikmah yang ketiga, hukuman qisas melontarkan satu perasaan ke dalam diri penjenayah ketika dia mahu melakukan sesuatu jenayah, iaitu hukuman yang menantinya adalah sama seperti perbuatannya. Membuat macam ni, itu yang dibalas. Ini adalah suatu jaminan akan wujud dalam hati dan jiwanya perasaan takut dan gelabah. Dia akan benar-benar merasakan bahawa hukuman akan tetap dilaksanakan dan bakal mengenainya. Satu hukuman setimpal yang adil bakal menantinya ke mana-mana jua dia lari atau bersembunyi. Balasan yang penuh bijaksana menunggunya sekalipun dia melencong dan lari bersembunyi. Dan mata pedang tetap menunggu lehernya, sama dalam masa yang panjang atau pendek. Perasaan ini jika ia benar-benar kuat, dapat menghalangnya daripada melakukan jenayah dan maksiat. Dengan itu, orang yang bakal menjadi mangsa jenayah akan selamat daripada pembunuhan, dan penjenayah sendiri akan terselamat daripada hukuman qisas. Maka hukum qisas memberi peluang kehidupan baginya dan orang-orang yang hendak dibunuhnya. Itu maksudnya walakum fil qisasi hayatun. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, qisas ialah hukuman yang sepadan dengan jenayah pembunuhan, kerana jenayah tersebut adalah satu kezaliman sengaja atau atas satu jiwa. Maka dari sudut keadilan, hendaklah dibalas seperti perbuatannya. Tidak logik jika seorang bapa kehilangan anaknya, sedangkan dia melihat pembunuhnya bebas berjalan di atas muka bumi. Tengok dia ni lah bunuh anak aku. Allah kecil hati. Setiap pagi dan petang. Padahal dia telah menyebabkan si bapa tadi tidak dapat melihat anaknya lagi. Juga tidak logik jika seorang telah membutakan sebelah mata seorang, sedangkan mangsa tersebut boleh melihat penjenayah tadi berjalan di tengah-tengah orang ramai dalam keadaan celik kedua-dua matanya. Membuai mata orang, cabut matamu. Hikmah yang kelima, pelaksanaan hukuman qisas adalah bagi melenyapkan pelbagai fitnah daripada umbinya, serta membendung jenayah dan kejahatan. Menghukum penjenayah dengan kesalahannya boleh menghalang dirinya dan orang lain, serta boleh mencegah golongan zalim dan permusuhan. Orang yang ingin membunuh manusia, menumpahkan darah mereka dan merancang perbuatan tersebut, jika menyaksikan pelaksanaan hukuman qisas atas penjenayah-penjenayah lain, boleh menyebabkan mereka tidak jadi meneruskan cita-cita dan rancangan mereka, kerana merasai bahawa akibat kesalahan mereka nanti tidak berbeza dengan akibat kesalahan penjenayah-penjenayah yang telah dihukumkan qisas. Kerana itulah dalam Islam ini, bila nak jatuh hukum qisas, kena buat depan orang ramai. Tak boleh. Ini tidak, kita hari ni buat seorang-seorang.
Telah keluar dan khabar, telah dijatuhkan hukuman ke atas orang ni. Bila? Tak tahu. Orang tak takut. Dia nak tengok, membuat. Kalau tengok hukuman dia di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, di mana-mana mantikah dia buat tengah orang ramai. Kita pun kadang-kadang selalu pergi. Biasanya kalau di Madinah tu dulu dekat dengan Masjid Ghamamah dipanggil. Dekat Pasar Tamar tu. Situlah tempat dia pancung. Sekarang ni dia pindah ke sebelah Baqi'. Tempat tu lebih luas. Sini dah jadi pembangunan. Jadi kalau hari ada ni kita boleh tahu. Kita pergi raung pagi-pagi tu, tengok polis duduk jaga situ, dia kosongkan tempat. Kalau ada kereta parking dia angkat tak tepi. Ya pasal tempat ni nak suruh orang mari ramai tengok. Tapi tak boleh ambil gambar lah. Ambil gambar curi-curi gitu boleh lah. Tapi nak ambil gambar macam wartawan tu jangan. Kena tangkap dia. Dia nak suruh. Tapi nak suruh orang tengok. Orang tempatan nak suruh tengok apa yang berlaku. Lepas dia buat, dia gantung. Kalau tangan, dia gantung sekejap situ. Jadi orang mari tengok. Lepas jemaah nanti tengok, wih tangan orang ni curi. Barulah kita nampak tangan duduk gantung situ. Ini senyap tak tahu apa. Dah lah tak laksana hukum Islam. Senyap pula. Lagi 2 kali orang tak takut. Yang keenam, hukuman qisas adalah satu cara yang berkesan untuk menghapuskan dendam kesumat. Satu ubat yang pantas lagi sempurna bagi meredakan kemarahan mangsa jenayah. Tiada ubat yang boleh menyembuhkan dendamnya atau menghilangkan duka citanya dan kemarahannya kecuali hukuman qisas yang adil. Jadi kita tahu orang itu kena juga. Sesat masalah. Ia tidak dapat disembuhkan dengan penjara atau buang negeri sekalipun. Dalam tempoh yang lama, ia hanya boleh diubati dengan dihukum penjenayah sebagaimana perbuatannya dan dengan dibawa leher penjenayah kepadanya, lalu dia memaafkannya atau meminta dihukum. Jadi kalau dia maaf, itu hati dia sendiri. Mengubati kemarahan mangsa jenayah adalah suatu yang amat perlu, sangat perlu. Jika tidak, keadaan ini akan mengakibatkan pembunuhan dan serangan yang berterusan. Kerana kemarahan akibat pertumpahan darah adalah fitrah manusia. Manusia ni suka kelahi. Islam telah mengetahuinya, lalu mensyariatkan hukuman qisas supaya lenyap daripada jiwa dendam kesumat dan pembunuhan yang bebas. Ia juga menghapuskan punca-punca kezaliman, pergaduhan dan permusuhan daripada hati-hati manusia dan memelihara masyarakat daripada perbuatan jenayah dan pertumpahan darah yang berlarutan. Yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, faedah hukuman qisas tidak hanya untuk mangsa jenayah atau waris mangsa saja. Tak, jenayah mangsa satu, waris dia satu, tetapi faedah itu juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kalau orang tak berani buat, masyarakat pun aman. Tanpa hukuman qisas, ia akan menyebabkan yang pertama, pertumpahan darah. Masyarakat akan dikuasai oleh golongan samsing dan jahat. Orang yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tak ada pembelaan, hilang lenyapnya keamanan dan kestabilan, berleluasanya kerusakan dan pergolakan, jalan-jalan akan tersekat, perniagaan akan menjadi rugi, produktiviti akan terhenti, pelbagai jenis kemudahan orang ramai tidak lagi diendahkan. Masing-masing nak tunjuk kuasa, nak tunjuk aku kuat, aku hebat. Jadi tak ada siapa lagi dah yang berani. Namun jika dihukum atas para penjenayah dan golongan yang menyebarkan kerusakan serta dilaksanakan hukuman qisas secara adil, iaitulah hukuman adalah sama jenis dengan bentuk kesalahan, maka sudah pasti kebinasaan akan lenyap, jenayah akan terhenti dan orang ramai boleh hidup dengan aman damai. Ini hikmah yang ketujuh. Yang kelapan, Islam adalah agama yang adil dan penuh rahmat. Ia tidak mahu darah mangsa bunuh tumpah begitu saja tanpa dikenakan hukuman qisas atau pembunuhnya ke atas pembunuhnya. Dan inilah tuntutan keadilan. Ia juga tidak mahu pertumpahan darah dan pembunuhan jiwa berterusan. Maka ia mensyariatkan diat. Diat ini untuk menjaga darah penjenayah yang hampir-hampir boleh ditumpahkan. Ini benar-benar satu kemaafan dan kasih sayang. Tetapi tidak boleh berpindah hukuman qisas kepada dia, melainkan dengan kerelaan empunya darah atau kerelaan keluarganya jika mangsa telah mati. Ingat, dalam Islam ini yang boleh maaf keluarga mangsa.
bukan yang dipertuan, bukan, tak ada orang lain boleh maaf. Ini tempat kita dah, orang ni boleh maaf, menunggu keampunan daripada orang itu. Apa hak dia? Allah Ta'ala beri hak ni kepada waris. Ini waris tak ada apa. Waris maaf pun kalau apa ni, tuan kita tak maaf, tak boleh juga. Ini di dalamnya terdapat pelbagai hikmah yang diketahui oleh Allah, yang berikut adalah sebahagian daripadanya. Hikmah apa ni? Dia bayar pampasan tu. Apa hikmahnya? Yang pertama, ia boleh memuaskan hati para wali mangsa dengan memberikan kuasa di tangan mereka selepas selesai perbicaraan dari sudut syarak. Tuan wali, kami mahkamah telah dapati orang ini memang membunuh keluarga kamu. Wali nak kata apa? Fikir. Wali kata tak, kami tak nak tengok lagi dia. Pancung. Wali kata tak apa, kita maaf pada orang ini, mudah-mudahan Allah maafkan keluarga kita. Free terus. Lepas. Ataupun dia kata beginilah, dia pun masih muda lagi, orang pun tidak jadi masalah, mungkin dua-dua ni ada masalah, kami maafkan tapi bayar pampasan 100 ekor unta kepada keluarga si mati. Lagi baik, anak-anak dia dapat lagi harta. Yang kedua, secara tidak langsung ia mendorong manusia kepada suasana penyelesaian terbuka dan perdamaian. Beginilah kebiasaan ciri-ciri Islam dalam seluruh syariat perundangannya. Yang ketiga, ia dapat memenuhi kehendak dan keinginan yang terabai, menyediakan suatu suasana pemilihan dan perbandingan bagi semua golongan yang terlibat. Sikap ini menjadi hukuman yang dikenakan bertepatan dengan ciri-ciri umum syariah, iaitulah bersifat memberi kebebasan memilih. Pilih sendirilah. Yang keempat, ia dapat merealisasikan kehendak utama undang-undang moden dalam menghapuskan hukuman mati atau mengekalkannya, tetapi dengan cara yang praktikal dan saksama yang tidak sampai kepada menghapuskan hukuman tersebut secara total. Bahkan membiarkan perkara tersebut bergerak di atas dua sempadan ini mengikut maslahat peribadi dan kemasyarakatan, mengikut tuntutan realiti yang sentiasa berubah dan mengikut pendekatan yang bijaksana. Ia tidak meninggalkan kesan-kesan bahaya pada kemudian harinya sebagaimana yang terjadi akibat penghapusan hukuman mati atau pelaksananya secara total. Hari ini mati ataupun penjara seumur hidup. Yang ke-8, yang ke-9, hikmah. Sesungguhnya Islam memberi pilihan kepada mangsa jenayah atau walinya, sama ada memilih hukuman qisas atau memberi maaf dengan menerima diah atau memberi maaf semata-mata. Jadi 3 cara boleh. Ini membuktikan kebijaksanaan agama ini. Bagi golongan pengikut Taurat dahulu, Yahudi dulu, mereka hanya mempunyai hukuman tanpa ada pilihan lain. Golongan ahli kitab mengikut Injil, Nasrani pula hanya mempunyai hukuman kemaafan saja, tiada qisas dan tiada diat. Maaf saja. Tetapi Allah meringankan bagi umat ini dengan memberi pilihan kepada mangsa jenayah dengan 3 peringkat tadi: bunuh, maaf dengan diat, ataupun maaf saja. Dia boleh memilih hukuman bunuh jika mau, atau maafkan dan mengambil diah jika mau, atau maafkan semata-mata tanpa mengambil apa-apa bayaran jika dia mahu. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Maka siapa yang mendapat suatu kemaafan daripada saudaranya, hendaklah dia memaafkan mengikut dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat pada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu dan suatu rahmat. Surah Al-Baqarah ayat 178. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita di dalam bab yang kelima, secara ringkasnya meneliti apa dia beberapa hukuman jenayah syariah yang telah dicaratkan oleh Allah Ta'ala ini, untuk kita nampak betapa indahnya hukuman ini berbeza dengan hukuman-hukuman yang dibuat oleh segala roh atas dunia ni. Roh ni tak ada roh, tidak ada nakalan min Allah. Maka saya yakin dan percaya, tuan-tuan yang beriman kepada Allah dan Rasul, tentu kita percaya dan yakin undang-undang Allah inilah yang terbaik atas dunia ini. Undang-undang manusia lain itu begitu saja, tak boleh buat perbandingan. Nak banding apa yang manusia dengan Tuhan. Jadi kalau nak tengok kenapa tadi,
implikasi-implikasi yang besar tadi tengok dalam bab yang keempat, kerana di sana terdapat kesan satu-satu. Arak begini, zina begini, liwat, jadi masing-masing ada kesan. Dalam bab yang kelima ni hanya hukuman yang disebut tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi itu sajalah yang dapat kita bincangkan di dalam perbincangan kita pada kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.